الحمد لله القائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berdeka-deka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan Mengundang Kemurkaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bunuh diri atau dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai qatlun nafs adalah satu tindakan mengakhiri hidup dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sebarang alat pun. Antara kaedah yang digunakan untuk membunuh diri ialah menggantung diri, sesak nafas, meracun diri sendiri, melemaskan diri, terjun dari tempat tinggi atau menggunakan bahan mudah terbakar dan membakar diri. Membunuh diri merupakan tindakan yang ditegah dalam ajaran Islam dan perbuatannya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Quran yang telah dibacakan pada awal bulan khutbah tadi, dan surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Berdasarkan pada ayat tersebut, nyawa merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidup dan mematikan seseorang manusia. Manusia tidak layak dan tidak mempunyai hak untuk menentukan hidup matinya dengan cara membunuh diri sendiri. Bagi ikut laporan PDRM pada 1 Julai 2021, sebanyak 609 kes dilaporkan pada tahun 2019 dan meningkat kepada 631 pada tahun 2020, manakala untuk tempoh Januari hingga Mei 2021 sahaja sebanyak 468 kes telah direkodkan. Daripada 1,708 kes bunuh diri untuk tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 872 kes melibatkan mangsa berumur di antara 15-18 tahun dan 668 kes melibatkan mangsa berumur 19-40 tahun. Menurut laporan PDRM, 3 punca utama kes bunuh diri ialah disebabkan masalah keluarga, tekanan perasaan dan keuangan. Ini semua menggambarkan kerapuhan iman dan kurangnya penghayatan keagamaan sehingga sanggup mengambil tindakan membunuh diri akibat tekanan hidup yang dialami. Muslimin sekalian, kenapakah perkara ini boleh terjadi sedangkan kita umat yang mengaku beriman dan percaya kepada perkara-perkara ghaib? Pelbagai sebab boleh menjadi faktor, terutamanya timbulnya keinginan seperti berikut. Masalah kesihatan mental. Hampir kebanyakan mereka yang melakukan perbuatan bunuh diri memiliki masalah kesihatan mental yang serius seperti depresi, gangguan bipolar atau
skizofrenia yang mendorong dan berisiko tinggi untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Lebih-lebih lagi mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental tidak mendapat bantuan dan akses rawatan kesihatan mental untuk mengawal penyakit tersebut. Mereka yang berjuang dengan masalah penyakit mental perlu mencari bantuan melalui konselor, terapi, ubat-ubatan serta sokongan keluarga dan masyarakat agar isu ini dapat dibendung. Yang kedua, stres dan tekanan. Beban emosional atau stres yang luar biasa seperti masalah keuangan, tekanan kerja, konflik rumah tangga, krisis pribadi, merasakan keseseorangan dan kesepian dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri dengan mengambil jalan mudah tanpa memikirkan kesan tindakan dan perbuatan tersebut. Yang ketiga, akses kepada alat bunuh diri. Kesediaan alat bunuh diri yang berada di persekitaran kita seperti senjata api, alat dan benda tajam atau ubat-ubatan dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri. Individu yang mengalami tekanan akibat masalah yang timbul mungkin merasakan tiada siapa yang peduli dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, situasi yang berlaku hari ini perlu ditangani dengan bijak kerana terdapat pertambahan kes pada saban tahun. Sebagai Muslim, kita perlu berfikir bagaimana perbuatan ini dapat dikekang agar tidak menjadi parah dalam masyarakat. Dalam hal ini, bagi orang yang beriman perlu berasa cemas dan takut dengan ancaman dosa bunuh diri yang kekal selama-lamanya berada di neraka Jahannam. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhallidan fiha abadan. Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud, dan barang siapa terjun dari atas gunung sehingga dia mati, maka kelak dia akan terjun dari tempat tinggi di neraka Jahannam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Berdasarkan kepada hadis Nabi tersebut, bunuh diri merupakan perbuatan terkutuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya akan diazab oleh Allah pada hari akhirat dan tiada siapa pun akan terlepas dari azabnya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagaimana kita dapat memastikan keturunan kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan perkara yang mengundang keberkahan Allah? Jawapannya, kita perlu sentiasa bersabar dan bersyukur dengan setiap ujian, menjaga solat dan memelihara hati dari perasaan yang tidak selayaknya sebagai hamba Allah. Individu Muslim perlu memantapkan ilmu tauhid dan keimanan agar cetusan keinginan bunuh diri tidak menjadi jalan penyelesaian kepada masalah kehidupan duniawi. Setiap Muslim hendaklah sadar bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kehidupan akhirat itulah yang abadi dan kekal selama-lamanya. Dunia ini adalah medan ujian, sama ada kesenangan maupun kesusahan, untuk menentukan sejauh mana tahap keimanan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika mengharunginya, berbagai bentuk ujian ditimpakan kepada manusia, sama ada dengan kelaparan, kesusahan hidup, bencana alam dan lain lagi, sebagai menguji sejauh mana kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabarlah. Belum tentu ia suatu keburukan, malah setiap ujian dan dugaan hidup perlu dihadapi dengan sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahu alazim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasa kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan harta benda dan jiwa serta hasil tanaman,
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, sentiasalah hidup dalam berzikir, lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan ujian, kerana dengan berzikir akan hadir ketenangan hati serta menghilangkan kegelisahan jiwa, bahkan dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156-157 yang bermaksud, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Rawatlah rasa duka cita dengan amalan doa-doa. Nabi SAW pernah mengajarkan beberapa doa yang masyhur kepada para sahabat radhiyallahu anhum bagi menghilangkan kesedihan dan duka cita. Antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW seperti mana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id din wa ghalabati rijal. Sadaqa Rasulullah yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, penakut dan bakhil, lilitan hutang dan penindasan orang. Muslimin yang dirahmati Allah, berdampingan dengan para ulama dan mengajukan sebarang permasalahan hidup kepada ahli keluarga yang terdekat, sanak saudara dan sahabat handai, berbincang untuk mendapatkan nasihat dan panduan, itulah yang terbaik. Semua pihak perlu memainkan peranan penting dan melibatkan diri, memberikan sokongan kepada individu yang berada di bawah tekanan hidup supaya tidak cenderung melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pimpinan setempat, agensi kerajaan, ketua masyarakat dan komuniti, badan NGO dan individu perlu tampil dengan usaha dan idea untuk membantu dan menyokong usaha dan program yang dijalankan oleh mana-mana pertubuhan dan organisasi agar perbuatan dan tindakan ini dapat dikekang sepenuhnya pada masa akan datang. Usaha dan tanggungjawab mencegah kemungkaran adalah suatu tugas dan amanah yang sangat besar. Ia tidak mampu untuk dilaksanakan secara berseorangan. Sebaliknya menjadi tanggungjawab kita bersama, ibarat serukun bak serai, sesusun bak siri. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam dalam memantapkan ilmu akidah Islamiyah dengan meyakini bahawa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu tanda kurniaan darjat yang lebih tinggi kepada hamba-hambanya. Yang kedua, umat Islam perlu meyakini bahawa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara dan segala amalan perbuatan di dunia akan dihisab pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam berasar bahawa membunuh diri merupakan satu perbuatan yang dilarang oleh Islam dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah berusaha mengambil langkah-langkah positif dalam menyelesaikan masalah kehidupan dengan merujuk kepada pihak yang berautoriti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahu alazim. Surah 23. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah akan mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه